والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الباب مفعول به. قال المفعول به هو الاسم المنسوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. قال وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. Baik, babu al-maf'ul bih. Baik, yang pertama daripada mansubatil asma adalah al-maf'ul bih. Ini bab yang pertama. Kata musannif rahimahullah, al-maf'ul bih huwa, yaitu al-ismul mansubu, isim yang mansub. Bila sebut isim maka terkeluar fa'il, terkeluar huruf. Jadi tidak ada huruf yang maf'ulun bih dan juga isim yang jadi maf'ulun bih. Yang jadi maf'ulun bih adalah isim. Baik. Dan kata ada lagi al-mansub. Ini isim yang mansub. Isim yang mansub alladhi yaqa'u 'alaihi al-fa'lu. Isim yang mansub yang jatuh ataupun yang berlaku ke atasnya perbuatan. Sesuatu yang terkena perbuatan seseorang, sesuatu yang melakukan, itu dinamakan maf'ulun bih. Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Daraba masuk apa? Pukul. Darabtu, siapa yang pukul di sini? Ana lah, saya. Lepas tu siapa yang kena pukul? Zaid. Jadi perbuatan pukul daripada siapa? Daripada ana. Maknanya ana fa'il. Dan perbuatan pukul tu kena kepada siapa? Zaid. Jadi Zaid itu dinamakan maf'ulun bih. Itu yang kena perbuatan si pelaku. Yang kena perbuatan si pelaku ataupun yang jatuh perbuatan si pelaku atasnya. Yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Yang jatuh atasnya perbuatan. Ini perbuatan si pelaku. Contohnya nahwu qaulika darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Aku telah memukul akan Zaid. Orang terjemah kata akan. Itu merujuk kepada maf'ulun bih. Telah memukul aku akan Zaid. Wa rakibtu al-farasa, dan aku telah menunggang akan kuda. Rakibtu al-farasa. Jadi perbuatan menunggang tu jatuh berlaku atas faras. Jadi faras tu dinamakan maf'ulun bih. Wa aqulu, dan aku kata syarah rahimahullah, al-maf'ulu bih yutlaqu 'ala nahwiyyin 'ala mastajma'a thalathata umurin. Maf'ulun bih itu disebut ataupun diguna pakai di sisi ahli nahwu atas apa yang dia mengumpulkan ataupun yang mengumpulkan 3 perkara. Ada 3 perkara ni barulah disebut pada sesuatu isim tersebut sebagai maf'ulun bih. Yang pertama an yakuna isman. Yang pertama mestilah ianya isim. Mastajma'a salasata umurin. Jadi ma kat situ ataupun kita kata ma situ adalah isim.
fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan, dan tidak ada maf'ulun bihi itu fi'il atau dan huruf. Tidak ada fi'il, tidak ada huruf. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala, tu nak takkid ya, ai wala yakunul maf'ulu bihi harfan. Tidak ada fi'il, tidak ada huruf. Wasani, dan yang kedua, an yakuna mansuban. An yakuna mansuban. Fala yakunul maf'ulu bihi marfu'an wala majruran. Macam yang nak sebut tadi. Dan yang ketiga, an yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi. Yang ketiga, bahwasanya perbuatan si fa'il, si pelaku tu jatuh ataupun berlaku alaihi, alal maf'ul bih, jatuh atasnya. Tapi sebab tu takrif ni ada juga orang kritik. Sebab dia kata alismul mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, yang mana berlaku ataupun jatuh perbuatan si pelaku atas maf'ul yang kena laku tu. Orang kritik apa? Bagaimana pula kalau kita kata ma darabtu Zaidan, aku tak pukul Zaid. Jadi tak ada perbuatan yang jatuh ataupun berlaku atas Zaid, sebab dia menafikan. Padahal isbat maknanya tidak ada nafi, maka perbuatan tadi jatuh ataupun berlaku pada Zaid, terkena pada Zaid. Tapi kalau ana cakap ma darabtu Zaidan, perbuatan tu tak kena Zaid. Jadi ni dia nak terangkan maksud waqa'a tu apa dia? Waqa'a ala tu. Wal muradu bi wuqu'ihi, dan yang dikehendaki dengan bi wuqu'ihi alaihi, dan dikehendaki dengan wuku'. Dhamir tu bi wuqu'ihi, dhamir ha tu fi'lul fa'il. Yani wal muradu bi wuqu'i fi'lil fa'il alaihi, alal maf'ulun bih tu ta'alluquhu bihi. Ada ta'alluq, ada sangkut paut je. Sangkut pautnya perbuatan si fa'il dengan maf'ulun bih. Ada sangkut paut, ada alaqah. Dari segi pengertian ada sangkut paut. Kalau anda cakap ma darabtu Zaidan, aku tidak memukul akan Zaid, perbuatan pukul daripada ana tak berlaku, sebab ana menafikan ana memukul Zaid. Tetapi ada sangkut paut tak pengertian dia? Yang ni dengan yang ni, ma darabtu Zaidan, ada ta'alluq antara dua ni. Jadi cukup yang tu je. Yang maksud dengan waqa'a alai itu ada ta'alluquhu bihi. Ta'alluq fi'lul fa'il, perbuatan si pelaku dengan yang kena laku. Itu maksud waqa'a alaihi, iaitu ta'alluquhu bihi. Nak jawab situlah. Sawa'un akana dzalika min jihati subut. Sama ada sawa'un akana dzalika ta'alluqu fi'lil fa'il dengan maf'ul tu min jihati subut, dari pihak subut, dengan mana kalau maksud subut tidak nafi. Maksud subut tidak nafi. Nahu fahimtud darsa, aku telah memahami akan dars, pengajian. Aku memahami akan pengajian. Amkana ala jihatin nafyi, ataupun ta'alluq perbuatan fa'il dengan maf'ul tu dari pihak nafi, min jihatin nafyi. Contoh nahu lam afhamid dars, aku tidak memahami pengajian. Sama ada min jihati subut ataupun min jihati an-nafyi. Jadi terbenar, sama ada nafi ke subut ke, terbenar yang kita panggil maf'ulun bih juga. Kita panggil ad-dars tu kita panggil maf'ulun bih juga. Dan juga kalau kita nafikan ma darabtu Zaidan tu pun kita panggil maf'ulun bih juga, sebab ada ta'alluq. Itu maf'ulun bih. Kemudian nanti kalau di kitab-kitab yang besar-besar lagi, dia ada bahaskanlah dia kita kata maf'ul, tapi yang wajib dibuang amil dia.
maf'ul tapi wajib dibuang amil dia. Dibuang amil dia secara wajib. Waktu tu dia ada nama lain. Contohnya bab ighra', bab ikhtisas, bab tahzir, bab munada. Semua tu pada hakikat dia maf'ulun bih, tapi amil dia dibuang. Dia ada nama lain. Dalam qatran nada dalam kawakib ada datangkan bab tahzir, bab ighra'. Itu pada hakikatnya maf'ulun bih, tapi amil dia telah dibuang. Amil telah dibuang. Cuma dalam kitab ni ada munada aja. Tahzir tak ada, ighra' tak ada, ikhtisas tak ada. Kemudian ada pula terkadang maf'ulun bih didahulukan. Sepatutnya maf'ulun bih datang selepas fa'il dan fa'il. Darabtu Zaidan. Darabtu fa'il dan fa'il, Zaidan maf'ulun bih. Tapi terkadang didahulukan, letak kat depan maf'ulun bih. Lepas tu baru didatangkan fa'il dan fa'il. Waktu tu ada satu bab nama dia babul istighal. Ada bab istighal pula, nama lain. Dia ada kaitan. Tapi nak faham dia kena faham sini dulu lah. Faham kat maf'ulun bih. Bab istighal. Tapi ada syarat lah. Syarat dia selepas fa'il tu kita datangkan dhamir yang merujuk kepada maf'ulun bih yang dikedepankan. Baik. Anwa'ul maf'ul bih. Jadi maf'ul bih ni ada dibagikan kepada dua. Macam kita buat pada fa'il itu. Sama ada isim zahir ataupun isim dhamir. Kemudian isim zahir ni terbagi juga kepada dua, sama ada soreh ataupun muawwal bisoreh. Isim mudmar ada dua, dhamir baris ataupun dhamir yang mustatir. Ini pembahagiannya. Maf'ul bih sama ada isim zahir ataupun isim dhamir. Isim zahir ada dua, sama ada isim zahir yang soreh, contohnya darabtu Zaidan. Darabtu Musa. Ataupun darabtu, semua darabtu dah benar. Sadiqi. Ini semua jadi maf'ul bih. Sama ada alamat dia tu alamat yang kita panggil apa? Yang tak ditakdirkan atau yang ditakdirkan. Sama ada mansub dengan alamat i'rab dia muqaddarah ataupun tidak muqaddarah. Musa muqaddarah, Sadiqi pun muqaddarah. Mana amin zuhuriha apa dia. Semua tu kita dah ngaji dah. Kemudian muawwal bisoreh. Seperti apa? An wa fa'il. Di an juga fa'il. Uridu an ashraba. Uridu an ashraba. An ashraba ni an dan juga fa'il. Kita duduk di tempat mansub jadi maf'ul bih. Sebab kita takdirkan jadi uridu ashraba. Ataupun syarba. Ataupun an wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wil masdari maf'ulun bihi. Kemudian nomor dua, apa dia? Anna wasmuha wa khabaruha. Contoh apa?
alimtu annaka mujtahidun. Kita takwilkan jadi apa? Alimtu ijtihadaka. Alimtu ijtihadaka. Yang kita dah sebut dah, anna antara satu alat untuk kita takwilkan masdar. Anna, an, apa lagi, lau, ma, ada 5. Ada 5. Apa satu lagi? Nama Farid. Apa dia satu lagi? An, anna, ma, lau. Satu lagi apa? Ha? Apa dia? Ada tak tahu masdar. An, anna, kai. Kai satu lagi. Jadi kai. 5. Ataupun ma dan KL. Contohnya sana. Ajibtu mimma sonakta. Ajibtu min kali ni bukan maf'ul bih. Salah. Boleh contoh dia tak? Ma dan juga fi'il. Contohlah, uhibbu ma sana'ta. Ini uhibbu sun'aka. Semua ni jadi maf'ulun bih. Duduk tempat maf'ulun bih. Tapi ditakwilkan. Muawwal bisahih. Boleh juga lau boleh, kai pun boleh. Yang mana boleh takwilkan jadi masdar. Ini apa namanya ni? Jadi maf'ul bih terbagi kepada dua, zahir dan juga mudmar ataupun isim dhamir. Zahir terbagi kepada dua, sharih dan juga muawwal bisharih. Isim dhamir pun terbagi kepada dua. Isim dhamir ada dua, baris dan juga mustatir. Baris terbagi kepada apa? Kira apa? Ingat kira? Muttasil dan munfasil. Muttasil dan munfasil. Jadi muttasil ada ya, na, ha, ka. Inilah domain muttasil 4 ni lah. Domain muttasil 4 ni. Iya ya, bukan dia. Darabani ya. Lepas tu darabani, darabana nun. Nah ni. Darabaka, darabaki, kaf juga. Darabakuma, kaf juga. Domain tu kaf tu. Alif tu alamat apa ni? Huruf yang menunjukkan atas tasniyah. Mim tu harfu iman. Sebab kita nak letak alif tu. Yang domainnya kaf.
Darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna, semuanya kaf tu dhamir. Darabakunna. Darabahu ha. Darabahuma ha juga. Darabahu pun ha juga. Semuanya ha. Dhamir 4 ni je. Yang lain tu tambahan. Yang lain tu tambahan. Dhamir munfasil ada satu. Iya. Dhamir munfasil iya. Satu ni ya. Iya ni dhamir. Iya ni yang jadi dhamir. Adapun selepas dia itu semua harfun yadullu alal khitab ataupun yadullu alal mutakallim dan seterusnya. Kita tengok kat dalam. Ni yang nak terangkan dulu. Lagi kita baca. Adapun dhamir mustatir terbagi kepada bawah. Mustatir ada yang jawazan, ada yang wujuban. Tapi tidak ada maf'ulun bih daripada dhamir mustatir. Yang ada daripada dhamir baris sahaja. Yang ada daripada dhamir baris sahaja. Baik, kita baca. Anwa'ul maf'uli bih. Qala wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Dan maf'ulun bih itu terbagi kepada dua bahagian. Zahirun maf'ulun bih isim zahir dan maf'ulun bih isim dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Baik. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka maf'ulun bih isim zahir tu apa yang telah terdahulu sebutnya. Darabtu Zaidan, raqibtu al-farasa. Dah berlalu sebutnya, dia dah terangkan sebelum ni. Dia bagi contoh. Wal mudmaru qisman. Dan maf'ulun bih isim dhamir tu ada dua bahagian. Yang pertama muttasil dan yang kedua munfasil. Inilah yang kita sebut ni, dia masuk bawah baris tu. Kemudian dia kata dia nak terangkan pula, dia nak tafsirkan muttasil tu. Dia terang muttasil munfasil. Fal muttasil isna asyar. Dhamir muttasil tu pula ada dua belah. Wahya dan ia itu dua belah tu darabani, darabana, darabaki, darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Habis. Jadi wa darabani dhamir tu kat ya tu. Dhamir dekat ya. Adapun nun itu dinamakan nunul wiqayah. Nun tu nun wiqayah. Yakni nun yang dia tahmi ataupun taqil fi'la minal kas. Dia memelihara fi'il daripada kasrah. Sebab fi'il dia tak terima baris bawah. Sebab fi'il kan baris bawah kan hanya tu khusus bagi isim. Kalau dan ya al-mutakallim tu, dhamir ya tu, kalau dia datang, maka dia akan baris kasrah. Yang dia nak baris yang munasabah dengan dia. Dia akan menyebabkan yang sebelum dia berbaris kasrah. Yang ni menyebabkan sebelum dia berbaris dengan baris yang munasabah dengan dia, iaitu kasrah. Jadi bila dia masuk kepada isim tidak ada masalah. Sebab isim memang terima baris bawah. Adapun fi'il tak. Jadi fi'il bila pada fi'il didatangkan dengan nun wiqayah, nak jaga fi'il daripada kita baris bawah kan. Kalau kita tak datangkan nun, maka kita akan kata darabi. Asalnya darabani. Bila masukkan nun, jadi ba tu kita tak baris bawah kan.
Ba dah ada nun. Nun tu lah yang jaga daripada ba tu kita baris bawahkan. Dinamakan nunul wiqayah. La mahalla laha minal i'rab. Adapun dhamir ya. Wa darabana, ini dhamir dia na. Wa darabaka dhamir dia kaf, wa darabaki dhamir dia kaf. Wa darabakuma dhamir dia kaf juga. Dhamir dia kaf. Lepas tu yang menunjukkan atas tasniah apa dia? Alif tu. Adapun mim tu dinamakan harfu imad. Harfu imad. Huruf yang mana alif tu menumpang atas dia. Kita nak bagi rumah kat alif tu. Jadi yang menunjukkan atas tasniah alif tu. Dhamir tu kaf. Ini kalau nak memperhalusi lagi lah. Kalau secara mudahnya kuma tu kita kata dhamir. Wa darabakum, ini pun sama juga, dhamir tu kaf. Dhamir tu kaf. Lepas tu harfun yadullu alal jam'i waw. Tapi tak ada lah. Kalau dia bersambung ada dhamir selepas dia, adalah macam kita kata darabtumuhu. Darabtumuhu. Itu tu ada waw tu ya apa ni? Dia dia zahir. Kemudian wa darabakunna pun sama jugalah, yang domainnya kaf. Domainnya kaf tersebut. Nun tu itu menunjuk atas jamak perempuan. Wa darabahu domir dia ha, wa darabaha pun domir dia ha tu. Wa darabahuma domir dia ha, darabahum pun ha, darabahuna semuanya ha. Lepas tu kita kata domir itu empat tu je benarnya. Wal munfasilu isna asyara, dan munfasil, dhamir munfasil itu pun juga ada 12. Wahia, dan iaitu 12 itu iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Dhamir itu iya tu. Dhamir itu iya. Kita tengok dalam syarah. Wa aqul, kata syarah rahimahullah, yanqasimul maf'ulu bihi ila qismaini. Al-awwal al-zahir wa tsani al-mudmar. Wa qad arafta anna al-zahira ma yadullu ala ma'nahu bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Dia kata wa qad arafta. Tahu tak? Dia kata wa qad arafta. Tak tahu kenapa tengok belakang balik Dia kata wa qad arafta lah. Sebab dia terang dah kat belakang apa itu isim zahir, apa itu isim dhamir. Isim zahir, apa yang menunjukkan atas makna tanpa berhajat kepada apa-apa qarinah. Tidak berhajat kepada qarinah takallum, saya. Sebut je Zaid, maka kita faham dah Zaid. Kalau ada pun dhamir ana berhajat kepada qarinah, ni aku. Anta berhajat kepada qarinah. Tapi isim zahir tidak berhajat kepada qarinah. Ma yadullu ala ma'nahu bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin, itu isim zahir. Wa annal mudmara ma la yadullu ala ma'nahu illa bi qarinatin min hadhihi al-qara'in ats-tsalasi. Dan bahwasanya isim dhamir itu barang, yakni isim yang tidak berhajat, yang tidak menunjuk atas makna kecuali dengan qarinah. Sebut anta, siapa dia anta? Adakah anta ni Azimi, adakah anta ni Iqbal, adakah anta ni Ahmed? Siapa dia anta? Jadi kena ada qarinah anta, ada qarinah. Qarinah khitab. Ana, saya, siapa dia saya tu? Ana ke? Syawal ke? Ni kena ada qarinah orang yang bercakap tu. Tu isim dhamir. Mesti ada qarinah. Baik. Fa misalul zahir daraba Muhammadun Bakran wa yadribu Khalidun Amran wa qatafa Ismailu Zahratan. Qatafa memetik. Petik bunga.
qatafa yaqtafu. Wa yaqtafu Ismailu zahratan. Itu contoh isim zahir. Wa yanqasimul mudmarul mansubu ila qismain, dan terbahagi isim dhamir yang mansub kepada dua bahagian. Yang pertama al-muttasil, yang kedua al-munfasil. Ammal muttasilu, adapun isim dhamir yang munfasil, isim dhamir yang mansub yang muttasil, fahuwa, ini pun dia ulang. Dia ulang, itu pun kita dah baca dah. Apa dia isim, apa dia muttasil, apa dia munfasil. Muttasil fahuwa, maka iaitu isim dhamir muttasil itu ma la yubtada'u bihil kalamu. Dhamir yang tidak dimulakan dengannya kalam, perkataan. Dhamir yang tidak dimulakan kalam dengannya. Dan mana dia tak? Hilang. Wala yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Dan tidak sah, ini tidak boleh jatuhnya ia dhamir ni selepas illa. Dia tak jatuh selepas illa fil ikhtiyar, pada ikhtiyar. Pada ikhtiyar tu lawan dia darurah, ni pada syair. Dhamir muttasil, dhamir yang tidak dimulai dengannya perkataan. Apa dia dhamir? Tadi 4 tadi kan? 4 ni lah. Kalau kita contoh apa? Ya, na, hu, huwa, berarti hu, huma, hum, hunna. Ada tak? Boleh tak kita nak mulakan percakapan kita, nak cakap ya tu duduk depan. Ya zahibun ila. Tak ada kan? Tak boleh. Nak kena ana, kena pakai dhamir munfasil. Kena pakai dhamir munfasil. Lepas tu dhamir muttasil tak boleh mula kalam. Tak boleh kata hu. Tak boleh kata hu je. Tak boleh. Jadi dhamir muttasil ni dia ada tiga keadaan. Ulang balik ni, sebut dah dulu. Ada 3 keadaan. Ada tempat, kadang dia di tempat nasab. Ada apa tadi? Rafa', satu lagi. Ja. 3 ni jelah. Dia ada 3. Munfasil ada apa? Dia ada berapa tempat? Dia terima apa keadaan? Munfasil. Muttasil dia terima 3 keadaan. Ada keadaan dia nasab, ada keadaan dia rafa', ada keadaan dia khafat. Munfasil hanya 2. Ketika apa? Nasab, ja tak ada. Rafa'. Ana nazim. Contoh. Ana talibun. Ana tu ketika rafa' tu, tapi dia munfasil. Iyana itu munfasil ketika nasab. Ini dhamir munfasil. Dhamir muttasil ada masa ketika rafa'. Ada masa ketika rafa'. Huwa itu ketika rafa' kan? Darabtu, silap. Darabtu itu dhamir muttasil ketika rafa'. Ketika jar, contohnya
contohnya nak kata Zaid akhadtu qalamahu. Zaid, aku telah ambil pen dia. Domain tu tempat, jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Tempat jar. Jadi tempat jar. Nasab, ni lah kita mengaji tadi, darabani, darabaka, darabakuma, itu tempat ketika nasab. Jadi domain muttasil ada 3 keadaan. Domain muttasil ada 3 keadaan, rafa', nasab dan juga jar ataupun khafat. Domain munfasil ada 2 keadaan, ketika rafa' dan ketika nasab. Jadi domain muttasil tidak boleh dimulakan kalam dengannya dan tidak sah jatuh dia selepas illa. Tak boleh kita kata macam ni. Ma darabtu boleh tak? Ma darabtu illa ya. Ma darabtu illa hu. Ma darabtu illa nah. Tak boleh. Ataupun ma kena silap. Ma daraba illa ya. Ataupun ma daraba illa nah. Ma daraba illa hu. Ataupun ka. Boleh tak? Tak boleh. Itu maksudnya dia tak boleh jatuh selepas illa. Wala yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Pada ketika ikhtiyar ni apa dalam kalam biasa ni. Tapi domain munfasil boleh. Ma daraba illa ana. Contohlah ada seorang tu kena pukul. Lepas tu orang tanya, siapa pukul dia ni? Lepas tu kita nak kata ma daraba illa ana. Tidak ada orang yang memukul kecuali aku. Aku seorang yang pukul. Yang ramai tak pukul. Dia nak bagi faedah taksis untuk dia. Ma daraba illa ana. Maknanya yang lain semua ni tak pukul, aku seorang je yang pukul. Ataupun ma daraba illa nahnu. Domain munfasil boleh jatuh selepas illa. Ataupun kata ma daraba illa huwa. Kita tunjuk pada seorang, tak ada orang lain yang pukul kecuali dia. Boleh juga jatuh selepas illa. Domain munfasil boleh sah untuk kita apa ni? Kita apa nak sebut? Sah kita sebut dia selepas illa. Dalam bahasa tu boleh kita cakap macam tu dalam bahasa Arab. Adapun nak guna domain muttasil tak boleh. Itu maksud ana dah terangkan sekali dengan mufassir dah tu. Amal muttasil ulang balik, fa huwa ma la yubtada'u bihil kalam wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Adapun dalam syair itu li darurati syair boleh ada berlaku apa ni, mereka jumpa domain muttasil jatuh selepas illa. Wa ammal munfasil, adapun domain munfasil, domain masuk munfasil tu domain munfasil lah. Adapun domain munfasil fa huwa ma yubtada'u bihil kalam. Domain yang dimulai dengannya al-kalam. Wa yasihu wuqu'u ba'da illa, dan sah jatuhnya domain tersebut selepas illa fil ikhtiyar. Walil muttasilu isna asyara lafzan, dan bagi domain muttasil itu ada 12 lafaz. Al awal al ya wa huwa lil mutakallimi al wahid. Dan ini pun kita baca dah
pada bab fa'ala itu. Jadi kita baca saja. Al-ya' wa huwa lil mutakallimil wahidi wa yajibu an yufsala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunal wiqayati. Nahu ata'ani Muhammadun wa yuti'uni Bakrun wa ati'ni ya Bakru. Ya bagi mutakallim, bagi orang yang berkata, dan dia tu seorang, tidak ada bersamanya dengan orang lain. Wasani na wa huwa lil mutakallim al mu'azzimi nafsahu aw ma'ahu ghairuhu. Adapun na itu bagi mutakallim yang membesarkan diri dia. Dia seorang tapi dia besarkan diri dia, dia guna dengan lafaz jamak. Ataupun lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Ataupun bagi seseorang yang bercakap ada bersama-sama dia orang lain selain daripada dia. Contoh ata'ana abda'una. Ata'ana abda'una. Adina tu maf'ulun bih. Wasalisu al-kaf al-maftuhah. Kaf yang apa ni? Bariyatah. Wahya lil mukhatab al-mufrad lil al-muzakkar. Nahu ata'aka benuka. Warabi'u al-kaful maqsuratu wahya lil mukhatabah al-mufradah al-muannasah. Nahu ata'aki is ibnuki. Tu dia nak apa, dobit dia punya baris sekali. Kaf yang maksurah, baris kasrah. Tadi kaf bariyatah. Di kaf bariyatah untuk orang lain, kaf baris bawah untuk orang lain. Wal khamisu al kaf al muttasilu biha al mimu wal alifu. Kaf yang berhubung dengannya mim dan alif. Kaf yang berhubung dengannya, dengan kaf tersebut mim dan juga alif. Wahya, kaf yang berhubung dengan mim alif ni lil musanna, ay maudhu'un lil musanna al mukhatab mutlaqan. Ni untuk musanna, dua orang, laki ke perempuan ke sama. Nahwu ata semua sama atau aku mah aja. Ha? Nusul-nusul dia sama tak? Ha? Tak ada dah atau aku mah apa? Tak ada. Atau aku mah. Dia ringkas hanya tu. Atau aku mah tak kira siapa-siapa selepas. Atau aku mah. Wasadisu al-kaf al-muttasilu biha al-mimu wahdaha. Kaf yang berhubung dengannya mim sahaja. Wahya di jama'ati dzukur al-mukhatabin nahu ata'akum. Wasabi'u al-kaf al-muttasilu biha an-nun al-musyaddadah. Wahya di jama'atil inas al-mukhatabat nahu ata'akunna. Wathaminu al-ha'ul madmumah wahya lil ghaibil mufradil mudzakkar nahu ata'ahu. Wattasi'u al-ha'ul muttasilu bihal alifu wahya lil ghaibati al mufradatil muannatsah nahu ata'aha. Wal ashiru al ha'ul muttasilu bihal mim wal alif wahya lil musanna al ghaibi mutlaqan nahu ata'ahuma. Wal hadi asyara al ha'ul muttasilu biha al mim wahdaha wahya li jama'ati dzukur al ghaibin nahu ata'ahum. Wasani asyar al ha'ul muttasilu biha an nunul musyaddadatu wahya li jama'atil inasil ghaibat nahu ata'ahunna. Walil munfasili isna asyara lafzan aidan. Dan bagi dhamir tertentu, bagi dhamir munfasil itu juga 12 lafaz juga. Wahya iya, wahya, dan bagi munfasil apa ni 12 itu iya murdafatan, hal keadaan dia diikutkan bil ya'il mutakallim wahdahu, diikutkan ataupun apa, di murdaf
diturutkan, diikutkan ataupun diturutkan. Kalau kita naik motor, ada orang belakang ataupun naik kenderaan, naik himar ke, naik kuda ke, belakang ada orang, itu panggil rodif. Itu dipanggil sebagai rodif. Murdafatan ini panggil makna mutba'atan, diikutkan, diikuti ataupun dituruti dengan selepas ya tu ada ya al-mutakallim wahdahu, ataupun ada na lil mu'azzim nafsahu au ma'ahu ghairuhu, ataupun selepas dia ada kaf au bil kaf maftuhatan lil mukhatabil mufrad al mudzakkar, ataupun bil kaf maksuratan lil mukhatabati al mufradil muannasah. Lepas tu dia kata wala yakhfa alaika ma'rifatul baqi, dan tidak tersembunyilah atas kamu mengetahui yang baki. Boleh ni sendirilah. Ada 12 juga, iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyahuma, iyahum, iyahunna, semua tu sampai habislah. Ada 12 juga. Dan yang sahih dhamir dia mana satu? Dhamir dia iya itulah yang kita sebut tadi. Was-sahihu kata syarah kita, anna dhamir huwa iya. Lepas tu yang selepas dia tu iya, ya. Ya tu apa dia? Ya kedua tu. Iya na. Na tu apa dia? Iya ka. Ka tu apa dia? Wa anna ma ba'dahu, dan apa yang selepasnya, selepas dhamir iya ni, lawahiqu. Ni orang kata penghubung je. Penghubung yang tadullu, yang menunjuk alal takallum awil khitab awil ghaibah. Penghubung yang menunjukkan atas takallum, dialah yang menunjukkan orang tu mutakallim ke, dia yang berkata, dan dia berkata tu dia seorang-seorang ke ataupun bersama dia orang lain, ataupun muazzim nafsahu, ataupun menunjukkan atas khitab, menunjukkan atas lawan bicara, seorang ke, dua orang ke ataupun ramai, ataupun ghaibah. Ya, na, ka selepas dia tu bukan isim, dia huruf. Dia bukan isim, dia huruf. Sebab dia bukan dhamir. Dia harfun dalun alal khitab, harfun dalun alal mutakallim. Itu ya. Seperti mana dekat zalika, ka tu bukan dhamir. Ka tu bukan dhamir. Harfun yadullu ala khitab. Zalika, zalikuma, zalikum, zalikumullah. Kalau ramai kum, zalikum. Kalau seorang zalika, dua orang zalikuma. Dia bukan isim, dia huruf. Yang dhamir iya tu, sebab dia semua lawahik. Taqulu iyaya ata'at talamizu. Iyaya ata'at talamizu. Boleh tak? Boleh juga kita sebut ata'ani at-talamizu, tapi didahulukan maf'ul. Didahulukan maf'ul. Maka kenapa didahulukan maf'ul? Maka tu ada sebab lain. Itu dibicarakan dalam ilmu al-ma'ani. Kenapa didahulukan maf'ulun bih? Sedangkan boleh kita buat ata'ani at-talamizu. Dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh tak kita kata selain daripada Quran lah, na'buduka wa nasta'inuka? Boleh kan? Kita gunakan dhamir muttasil. Boleh. Tapi kenapa diceraikan buat dhamir munfasil? Kita dahulukan maf'ul, kita kedepankan amil, kebelakangkan amil. Itu ada sebab lain. Ada balaghah dia. Itu dalam ilmu ma'ani. Wa ma ata'at talamizu illa iyaya. Wa minhu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Wa qauluhu subhanahu amara alla ta'budu illa iyyahu. Baik. Babul masdar. Qala al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Kata musannif rahimahullah, al-masdar tu adalah isim yang mansub. Samalah tadi isim terkeluar fi'il, terkeluar huruf. Al-mansub, isim yang mansub, terkeluar isim yang majrur, isim yang marfu'. Terkeluar isim yang majrur dan terkeluar isim marfu'. Ini tak termasuk. Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Isim mansub yang datang keadaan dia yang ketiga pada tasrif fi'il. Pada tasrif fi'il bila kita sebut apa? Kalau nak kata sarrif daraba, maka apa kita orang tu akan tasrif daraba yadribu darban. Yang ketiga dia akan datangkan masdar. Yang ketiga dia datangkan masdar. Jadi sebab tu dia sebut di sini isim mansub yang datang keadaannya yang ketiga pada tasrif fi'il. Pada tasrif fi'il. Ini apa ni, dia untuk bagi mudah faham sebab kita ni lil mubtadi'in, untuk permulaan. Hakikatnya ini bukan ta'rif bagi maf'ul mutlaq dan bukan ta'rif bagi masdar. Ini bukan ta'rif bagi maf'ul mutlaq dan bukan ta'rif bagi masdar. Maf'ul mutlaq dia akan sebut tarikh dalam syarah ni. Syarah kita akan sebut. Adapun masdar dia ismun yadullu 'alal hadas. Ataupun ismun dalun 'ala ma'nal hadas. Yang kita mengaji itu isim itu makna apa? Kan dia menunjukkan atas makna hadas. Ismun dalun 'ala ma'nal hadas walam yaqtarin bi zaman. Itu masdar. Bila sebut kitabah, apa kita faham daripada perkataan kitabah tu? Kitabah masdar kan? Jadi kita faham daripada perkataan kitabah tu apa dia? Kita faham satu makna hadas, makna perbuatan, menulis. Lepas tu berhubung dengan masa tak? Tak berhubung dengan masa. Sebab kalau berhubung dengan masa itu kita namakan fa'il. Itu masdar. Ismun dalun alal hadas walam yaktarin bi zaman. Itu masdar. Adapun sini dia nak bagi kata apa? Nak bagi kita mudah faham. Sebab biasanya orang uruf, ulama nahwu bila dia sebut masdar, dia sebut pada tempat yang ketiga. Dalam turutan dia akan sebut selepas isim, selepas fi'il mudhari'. Mereka akan sebut fi'il madhi, mereka akan sebut fi'il mudhari', yang ketiga dia akan sebut masdar. Sebenarnya tak syarat pun. Tak syarat pun. Sebab itu berlaku adat para ulama bila dia nak sebut masdar dia akan sebut yang ketiga. Kalau nak buat sebut yang kelima tak ada masalah. Ataupun nak sebut masdar dulu pun tak ada masalah. Buat kitab ni tulis. Nak buat kat mana tu tak ada masalah. Kita nak apply terbalik ke apa ke, nak pelik pada orang lain, aku nak apply macam ni, aku nak apply masdar dulu. Apa ni fa'lan, fa'ala, yaf'ulu, ikut sukalah. Tak ada jadi masalah. Yang penting dia faham. Cuma kita kata uruf, pada urufnya ulama bila dia sebut masdar yang ketiga. Jadi kita ni yang ketiga kita tahulah sebab kita dah hafal dah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mudah kita faham. Dan maf'ul mutlaq ni adalah daripada masdar. Maka berhajat juga kita tahu masdar dulu. Itu dia sebut masdar dulu. Dia sebut apa itu masdar. Sebab maf'ul mutlaq ni daripada masdar. Bukan semua masdar tu maf'ul mutlaq. Boleh faham? Bukan semua masdar tu maf'ul mutlaq. Contohnya kata daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Aku dan sambung tarik dulu. Itu masdar. Adapun maf'ul mutlaq
Adapun maf'ul mutlaq dalam tu ada agak ta'rif. Yang ni mudah sikit. Adapun maf'ul mutlaq adalah al-masdaru al-mansub ataupun al-muntasib ta'kidan li'amilihi atau bayanan linau'ihi wa adadihi. Maf'ul mutlaq adalah masdar yang mansub. Masdar yang mansub lepas tu dia ada 3 faedah. Sama ada dia tu muakkidan, wa imma an yakuna muakkidan li'amilihi aw yakuna mubayyinan li naw'ihi aw mubayyinan li adadihi. Jadi faedah dia ada 3 maf'ul mutlaq. Sama ada nakilul fi'il ataupun kita kata bayan an-naw ataupun bayan al-adad. Takkidul suami fi'il ataupun bayan nau'il fi'il ataupun bayan al-adad, adadil fi'il, bilangan perbuatan. Baik, contoh dia ana sebut darabtu Zaidan. Dorban. Darabtu Zaidan dorban. Okey. Saya tengok ni dulu. Kita nak kata darabtu Zaidan. Aku telah memukul akan Zaid. Jadi ada ihtimal. Ana bukan pukul betul. Ana pukul hujah. Ana kalahkan dia dalam berhujah. Jadi ana kata ana darabtuhu. Ada ihtimal lagi. Orang sangka ana pukul itu bukan pukul betul. Pukul ni pukul majazi saja. Bukannya pukul yang hakiki. Iaitu ana pukul dia dari segi hujah ana. Tapi bila ana sebut darabtu Zaidan dorban, maka waktu tu ana mentakkidkan apa fa'il. Takkidan li amili. Ni amil dia lah. Ana takkidkan, maksudnya pukul ana tu bukan pukul majaz tadi, pukul betul. Ana pukul betul. Darabtu Zaidan dorban, maknanya aku telah nak terjemah, aku benar-benar telah memukul Zaid. Aku benar-benar telah memukul Zaid. Bayanun naw sini kita nak terangkan jenis perbuatan. Untuk bayanun naw kita akan sifatkan dia, kita akan sifatkan masdar tu, ataupun kita akan idafatkan dia kepada maf'ul mudhaf ilaih. Ini pada
Contoh, anda kata darabtu Zaidan darban syadidan. Aku telah memukul Zaid sebagai apa ni? Aku telah memukul aku akan Zaid sebagai pukulan yang kuat. Akan nak terangkan jenis pukulan tu. Pukulan anda pukulan yang lembut ke, pukulan yang kuat ke, ataupun pertengahan ke. Ataupun ana idofatkan masdar tadi, maf'ul mutlaq ni, masdar ni kepada satu lagi isim mudhaf ilaih lah. Contoh, ini bagi contoh ahbabtu. Ataupun kita kata darabtu Zaidan darbat tifl. Aku telah memukul Zaid pukulan budak-budak. Nak kata slow. Itu tu anak akan idofatkan. Darabtu Zaidan darbat tifl. Jadi kuat tak pukulan budak-budak? Tak kuat. Jadi ini nak bayan nau. Sama ada kita sifatkan maf'ul mutlaq tadi ataupun kita sandarkan kepada mudhaf ilaih. Adapun adat, maka waktu ni kita akan gunakan apa yang kita mengaji dalam surah itu, isim siapa? Siapa? Simarrah. Darabtu Zaidan darbatan. Atas wazan fa'lah. Nak buat isim marrah itu. Darabtu Zaidan darbatan. Ini maf'ul mutlaq ni. Darabtu Zaidan darbatan. Aku telah memukul Zaid sekali pukul. Ini menunjukkan bilangan. Kalau dua kali, darabtu Zaidan darbatain. Aku telah memukul Zaid dengan beberapa kali pukul. Darabtu Zaidan darabat. Darabtuhu darbah. So, darabtu darbah wa lam yamut. Wa darabtu darbatan ukhra. Jadi ini dia punya tiga fungsi maf'ul mutlaq. Sama ada dia nak takkidkan amal dia, ataupun nak menerangkan jenis perbuatan, ataupun nak menerangkan bilangan. Nak menerangkan bilangan perbuatan tersebut. Dalam ni dia tak sebut. Terkadang ada isim-isim dia tak jadi maf'ul mutlaq, dia ganti bagi maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq masdar kan? Contoh darabtu Zaidan, anak nak kata aku telah memukul Zaid 3 kali pukulan. Macam mana? Aku telah memukul Zaid 3 kali pukulan. Darabtu Zaidan boleh? Tak boleh sebut ya? Bisa, boleh? Tak
apa? Salah tak apa. Salah samarah. Oh, 4. Apa lagi? Jawab. Apa dah? Salasa dorobat. Ya dorbahan salasa dorobat. Baik. Jadi maf'ul mutlak dari mana? Apa mutlak mana ni? Mutlak. Ini jadi dia naibun manaba al-maf'uli al-mutlaq. Dia ganti maf'ul mutlaq. Kalau tadi darbah maf'ul mutlaq, masdar. Darbatain masdar lagi tapi tasniah. Darabat masih lagi masdar. Tapi sekarang salasa masdar, bukan masdar. Dia ganti bagi maf'ul mutlaq. Salasa darabat. Dalam Quran apa fala kau wala fala tamilu kullal maili kulla kalimah ba dan juga kalimah kul pun jadi antara dia ganti bagi maf'ul mutlak ba dan juga kul. Dan terkadang yang ganti itu sifat. Yang ganti maf'ul mutlak itu sifat. Contohnya apa? Kalau anda cakap je ni, soalan. Kalau anda cakap akal tu kasiran jadi apa? Kasiran jadi apa? Sirtu tawilan. Ana ta'ib tu syadid. Oh sebut. Ada ta'ib tu syadidan. Syadidan jadi apa? Apa dah? Apa dah? Sifat apa? Mesti sifat mesti ada mausuf. Akal tu kasiran. Aku makan banyak. Aku telah makan banyak. Akal tu kasiran. Ya faham kan? Ta'isu syadidan. Akal tu aklan kasiran, kemudian diazahkan. Ini akal tu kasiran. Dia asalnya jadi sifat bagi maf'ul mutlaq yang mahdzuf. Dia jadi maf'ul mutlaq yang mahdzuf. Sama lah sirtu tawilan, ai sirtu sayran tawilan. Uzkurullaha katsira, ai uzkurullaha dzikran katsira. Tapi apa ni dah dihazafkan. Banyak gunanya tu.
Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi masalah. Ini setelah kita akan tengok nanti pembahagian dalam kitab ni mafhum mutlak terbagi kepada dua. Lafziyun dengan maknawiyun. Lafziyun wa maknawiyun. Lafziyun kalau maf'ul mutlak tu lafaz dia daripada sama dengan lafaz fa'il. Lafaz dia tu maksudnya lafaz dia tu daripada huruf-huruf yang ada di fa'il. Contohnya farih itu farahan. Farih itu farahan. Jadi farahan, lafaz farahan ni huruf dia ada huruf fa, ada ra, ada ha. Dia juga daripada huruf-huruf yang ada di fi'il. Tapi kalau anda sebut farih itu jazalan. Jazalan dengan makna farah juga. Dia muradif, satu makna. Tapi lafaz dia daripada huruf-huruf, bukan daripada huruf-huruf fa'il. Jadi kalau lafaz maf'ul mutlak tu daripada huruf-huruf fa'il dinamakan maf'ul mutlak yang lafzi. Kalau tak sama, dia muradif, dia bukan daripada lafaz fa'il. Maf'ul mutlak tu bukan daripada lafaz fa'il, bukan daripada huruf-huruf fa'il, maka dipanggil maknawi. Cuma di sini ada, nak bagi tahunya, di sini ada khilaf. Di sini siapa yang menasabkan farahan? Siapa yang menasabkan farahan? Fa'il lah. Farih itu farahan. Farih itu ni yang menasabkan farahan, amal dia. Jazalan. Syekh, siapa yang menasabkan jazalan? Kun. Siapa ni? Apa yang menasabkan jazalan? Atas pendapat ni farih itu. Ada pendapat kata yang menasabkan farih itu, yang jazalan ni bukan farih itu, tapi fi'il yang mahzuf, yakni farih itu wa jazalan. Tapi yang ini dah dihazafkan. Jadi kalau ikut atas pendapat yang ni, tak ada lah maknawi ni. Sebab hakikatnya dia dinasabkan dengan fi'il yang daripada huruf dia juga. Cuma dihazafkan. Dalil dia yang ni lah. Tapi ini salah satu pendapat yang ada dibagikan kepada lafzi dan juga maknawi. Lafzi dan juga maknawi. Okey. Ini kita baca dalam kitab. Babul masdar. Qala al masdaru wal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahu daraba yadribu darban. Aqulu qad arrafa al mualliful masdara bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Wa ma'na dhalika annahu law qala laka qailun sarrif daraba. Makna yang demikian itu, kalaulah seseorang berkata kepada kamu tasrifkan daraba, maka fa innaka tazkurul madhiya awalan summa taji'u bil mudhari' summa bil masdar. Maka kamu akan sebut macam mana? Kamu akan sebut, kita ni akan sebut madhi dulu, kemudian mudhari', kemudian masdar. Masdar yang ketiga, fataqulu daraba yadribu darban. Lepas tu kata syarah kita, walaisal gharadu hahuna ma'rifatal masdari li dhatihi. Bukanlah gharad ni tujuan di sini mengetahui masdar tu, mengetahui diri masdar tu sendiri. Wa innamal gharadu ma'rifatul maf'ulil mutlaq. Hanya saja tujuan tu adalah kita nak mengetahui maf'ul mutlaq, yang mana maf'ul mutlaq tu daripada masdar.
Jadi sebab maf'ul mutlak tu daripada masdar, perlu kita kenal apa itu masdar. Kita apa-apa pun mesti kita nak kenal dia punya asal dia. Asal dia. Macam kita mengaji ni, kita mengaji hukum. Kalau kita mengaji fiqh, kita mengaji hukum. Memadalah orang awam. Tapi kalau kita ni nak lebih lagi, kita akan mengaji lagi lebih. Bagaimana hukum tu dapat macam tu. Dia ada asal dia, ada kaedah dia. Mengaji usul fiqh, semua tu. Nah, kita nak dapatkan dia punya asal. Wahwa dan wahwa, yakni ya maf'ul mutlaq tu yakunu masdaran, adalah ia maf'ul mutlaq tu masdar. Wahwa maf'ul mutlaq tu ibaratun an ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi aw naw'ihi aw adadihi. Ni takrif Syekh Abdul Hamid, Syekh Muhyiddin. Kata ma laisa maf'ul mutlaq tu ma laisa khabaran. Apa yang bukan khabar. Apa yang bukan khabar, mimma, yang daripada barang yang menunjuk ala ta'kidi amilihi au nau'i au adadihi. Apa maksud ma laisa khabaran? Maf'ul mutlaq tu daripada masdar kan? Ada masdar, dia tak jadi maf'ul mutlaq, tapi dia jadi khabar. Contoh, dalam tu disebut fahmuka fahmul daqiq. Faham kamu ni faham yang dalam. Fahmu ni masdar, tapi dia jadi khabar bagi fahmuka, bukan jadi maf'ul mutlaq. Bukan jadi maf'ul mutlaq. Ini mubtada', ni khabar. Ini sifat bagi faham. Ini bukan masuk dia. Yang kita nak sini masdar yang jadi maf'ul mutlaq. Masdar yang jadi maf'ul mutlaq dia tak jadi khabar. Masdar yang jadi maf'ul mutlaq dia tak jadi khabar. Lepas tu dia sebut ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi au nau'i au adadihi. Baik. Faqauluna laisa khabaran mukhrijun lima kana khabaran minal masdar minal masadir. Kata kami laisa khabaran tu mengeluarkan apa, yakni masdar yang jadi khabar. Mengeluarkan masdar yang jadi khabar. Seperti kata kamu fahmuka fahmun daqiqun. Kat situ faham masdar tapi dia jadi khabar. Wa qauluna mimma dalla ila akhirih yufidu anna al-maf'ul al-mutlaqa salasatu anwa. Dan kata kami mimma dalla ni bagi faham bahawasanya maf'ul mutlaq tu ada tiga jenis. Satu, kerja dia mentakkidkan amal. Yang kedua, yang menerangkan nau' amal. Bukan nau' fa'il, nau' amal. Silap. Yang ketiga, al-mubayyin lil adad. Al-awwal al-mu'akkidu li'amilihi. Nahu hafidtu darsa hifzan. Maknanya aku benar-benar menghafal pengajian tu. Benar-benar. Itulah kot yang dekatnya, terjemahan dia. Nahwu farihtu bi qudumika jazalan. Aku benar-benar gembira dengan kedatangan kamu. Aku benar-benar gembira dengan kedatangan kamu. Wasani al-mubayyin li naw'il 'amil. Yang ketiga, tujuan dia menerangkan jenis amil. Nahwu ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Aku mencintai ataupun mengasihi ustaz aku seperti, nak bandingkan jenis, seperti seumpama kasihnya ayah kepada kasihnya anak kepada ayah. Nak bagi tahu hub dia tu macam mana, nak terangkan. Wa nahwu waqaftu lil ustaz wuqufal muaddabi. Aku berdiri bagi ustaz aku umpama berdirinya orang yang muadab, sebagai berdiri orang yang beradab. Bukan wuqufa qalilil adab. Kalau tu maknanya dia berdiri orang yang tak ada adab, orang yang kurang ajar.
Wasalisu al-mubayyin lil adad. Nahu darabtul kasula darbatain. Aku telah memukul orang yang malas sebanyak 2 kali pukulan. Wa nahu darabtuhu salasa darabat. Tapi saat sini salasa naibun lil manaba al-maf'ul al-mutlaq. Baik, anwa'ul maf'ulil mutlaq. Qala wa huwa qismani lafziyyun wa ma'nawiyyun. Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyyun. Nahu qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalik. Dan dia kata maf'ul mutlaq tu 2 bahagian. Yang pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Kemudian katanya fa in wafaqa, maka jika muafakat lafaz maf'ul mutlaq tu, lafaz masdar tu, lafza fi'lihi, lafaz fa'il dia. Lafaz maf'ul mutlaq muafakat lafaz fa'il sama. Fahuwa lafziyun, maka dinamakan lafzi, maf'ul mutlaq yang lafzi. Nahu qataltuhu qatlan. Aku telah membunuhnya, aku telah benar-benar membunuhnya. Jadi qataltuhu qatlan, masdar maf'ul mutlaq tu qatlan. Huruf dia huruf fa'il. Qatala juga sama. Itu dinamakan dia muafakat pada lafaz. Lafaz asal itu dinamakan lafzi. Adapun kalau muafakat pada makna, tidak pada fa'il, makna sama. Dari segi makna sama. Masdar yang ni maf'ul mutlaq dengan fa'il tu sama dari segi makna. Tapi dari segi lafaz dia lain-lain. Lafaz lain. Yang ni maf'ul mutlaq tu daripada masdar, daripada fa'il yang lain. Tapi makna dia sama dengan fa'il yang digunakan. Itu nama dia maknawi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi. Jika muafakat maf'ul mutlaq tu, masdar tu akan makna fa'il duna lafzihi, tidak lafaznya. Masdar tu muafakat makna fa'il je, tidak muafakat dengan lafaz. Fahuwa ma'nawiyyun. Contoh, nahu jalastuhu qu'udan. Aku telah duduk, aku benar-benar duduk. Aku benar-benar telah duduk. Jalastu qu'udan. Jadi qu'udan masdar muafakat dengan jalasa tu, jalastu tu dari segi makna. Adapun dari segi lafaz lain. Wa qumtu wuqufan. Wuqufan pun sama jugalah. Dari segi makna sama dengan makna qumtu, dengan makna qiyam. Tapi dari segi lafaz berbeza. Wa ma asbaha dzalika wa aqulu yanqasimul masdarul ladzi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismain. Al-qismul awwal ma yuwafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi lafzihi bi an yakuna mushtamilan ala hurufihi fi ma'nahu aidan wa fi ma'nahu aidan. Bi an yakuna al-ma'na al-muradu min al-fi'li huwa al-ma'na al-muradu min al-masdari wa dhalika nahu qa'adtu qu'udan wa darabtuhu darban wa dhahabtu dhahaban wa ma ashbaha dhalika. Bi an yakuna al-ma'na al-murad min al-fi'li huwa al-ma'na al-murada ataupun ma'na al-muradu, dua boleh, min al-masdar. Kemudian wal qismu tsani ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi ma'na. Nak baca dah, nak terangkan tadi. Ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi ma'nahu wa la yuwafiquhu fi hurufihi. Bi an takuna huruful masdari ghaira hurufil fi'li wa dhalika nahwu jalastu qu'udan fa inna ma'na jalasa huwa ma'na al-qu'ud
walaysat huruful kalimataini wahidatan. Wa mislu dzalika farihtu jazalan wa darabtuhu lakman. Sama, lakama, daraba makna sama. Wa ahantuhu ihtiqaran. Ahana, ihtaqara makna sama. Wa qumtu wuqufan wa ma ashbaha dzalika. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Soal? Laju sikit lah. Habis. Dia nak terang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw